Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah semua, pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran tajwid. Sebelum itu, marilah sama-sama kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baiklah semua, di sini saya akan menerangkan berkenaan hamzah qata'. Apa itu hamzah qata'? Hamzah qata' adalah kita nampak sendiri bentuk hamzah tersebut. Seperti inilah. Hamzah berbaris atas, hamzah berbaris hadapan, hamzah berbaris bawah. Kita tak boleh sebut yang berikutnya adalah alif kerana dia ada tanda hamzah. Jadi bila ada tanda hamzah berbaris macam ni, kita akan sebut dia hamzah qata'. Alif adalah sebagai rumah saja untuk hamzah tu tumpang. Okey, maksudnya ditumpang rumah alif lah. Okey, baiklah. Pengenalan, hamzah qata' ialah hamzah yang tetap bacaannya, sama ada dimulakan atau jika bersambung dengannya. Baiklah, kita lihat pada bacaan yang dimulakan dengan hamzah, iaitu ummatum minhum. Okay, pada perkataan ummatun dimulakan dengan hamzah qata' berbaris hadapan. Kita sebutlah ummatun. Okay, seterusnya, jika bersambung dengannya. Jika ayat tersebut bersambung, kita perlu juga menyebut hamzah qata' tersebut. Contohnya Raufur Rahim. Pada perkataan Raufun mempunyai hamzah di tengah-tengah. Jadi kita perlu sebut jugalah walaupun dia berada di tengah-tengah. Raufun. Okay, baiklah. Kita lihat keadaan hamzah qata'. Okay, berada dalam 3 keadaan, iaitu hamzah qata' yang berada di awal kalimah. Seterusnya, hamzah di tengah kalimah. Yang ketiga, hamzah di akhir kalimah. Kita lihat contoh pada hamzah di awal kalimah. Okay, contohnya perkataan au mu'azzibuhum. Pada kalimah au, au ni adalah satu kalimah lah. Mu'azzibuhum adalah kalimah yang lain. Okay, jadi perkataan au dimulakan dengan hamzah qata' berbaris atas. Inilah berbaris atas, fathah. Seterusnya, contoh yang kedua, ummatum minhum. Pada perkataan ummatun dimulakan dengan hamzah qata' berbaris dhammah, baris hadapan. Seterusnya, contoh yang ketiga, ila rabbikum. Okey. Perkataan ila dimulakan dengan hamzah qata' yang berbaris kasrah, iaitu baris bawah. Bila lihat pada hamzah di tengah kalimah, seperti contoh fa'aufi. Okey, kita baca penuh ayat dia. Fa'aufi lanal kail. Okey, maksudnya di sini perkataan fa'aufi. Okay, fa'aufi adalah satu perkataan. Jadi pada perkataan fa'aufi mempunyai hamzah. Okay, hamzah di tengah-tengah, iaitu ni lah fa'aufi. Jadi berbaris, contoh ni adalah contoh hamzah di tengah-tengah yang berbaris fathah, iaitu baris atas. Contoh yang kedua, Raufur Rahim. Okay, pada perkataan Raufun, mempunyai hamzah di tengah-tengah yang berbaris dhammah, iaitu baris hadapan. Baiklah, seterusnya contoh yang ketiga, wa in kunna la khati'in. Pada perkataan wa inna mempunyai hamzah di tengah-tengah, iaitu berbaris kasrah, iaitu baris bawah. Okey, maksudnya di sini kita perlu sebut jugalah walaupun dia berada di tengah-tengah. Baiklah, seterusnya lihat pada contoh hamzah di akhir kalimah. Pada contoh sa'a ma ya'malun. Okey, pada perkataan sa'a, hamzahnya berada di akhir lah. Maksudnya di sini sa'a adalah satu perkataan. Ma ya'malun adalah perkataan lain. Kita tak boleh campur lah. Maksudnya kita ambil satu perkataan yang ada hamzah saja. Contohnya sa'a. Jadi hamzahnya berada di akhir lah. Okey, akhir iaitu baris fathah, iaitu baris atas. Okey, lihat pada contoh. Qalal mala'u min qaumih.
Okey, cari mana perkataan yang mempunyai hamzah, iaitu yang saya gariskan ni adalah perkataan al-mala'u. Okey, al-mala'u adalah hamzahnya berada di akhir kalimah. Okey, jadi dia berbaris. Ni contoh adalah yang berbaris dhammah, iaitu baris hadapan. Seterusnya, contoh yang ketiga, minas sama'i. Okey, kita cari perkataan yang ada hamzah. Okey, ada hamzah iaitu perkataan as-sama'i. Okey, perkataan as-sama'i hamzahnya berada di akhir kalimah lah. Okey, ini adalah contoh yang berbaris kasrah, iaitu baris bawah. Okay, jadi di sini maksudnya bila hamzah qata' berada di awal kalimah, sama ada dia berada di tengah atau di akhir kalimah, kita perlu sebut bunyi hamzah tersebut. Sama ada dia berbaris atas, berbaris bawah, berbaris hadapan. Baiklah, lihat lagi contoh lain. Hamzah qata' boleh berubah daripada sifat asal kepada sebutan yang lain seperti, maksudnya hamzah tadi contohnya berbaris atas kan, kita sebutlah baris atas A. Kalau baris bawah, kita sebut baris bawah I. Kalau baris depan, kita sebut depanlah U. Okey, jadi di sini ada beberapa keadaan hamzah tersebut kita tak boleh sebutlah. Kita tak boleh bunyikan mengikut baris yang ada. Seperti contoh di sini, perkataan yang pertama, macam mana cara nak baca dia ni? Ada hamzah berbaris atas, lepas tu sebelah hamzah ni ada alif. Ada alif tapi ada tanda titik, ada tanda titik tebal di sini. Titik hitam pekat pada alif. Jadi kita tak boleh baca panjang lah, tak boleh baca macam ni. Tak boleh, salah. Kita lihat dulu. Bacaan ini diubah kepada bacaan, dia akan dipanggil kepada bacaan tashil. Tashil adalah satu bunyi antara bunyi hamzah dan alif. Baiklah. Ini adalah contohnya. Cara bacaannya adalah jamiyun. Jamiyun. Kita tak boleh sebut lebih kepada hamzah, lebih kepada alif. Kita sebut ringan saja. Macam itu kita sebut lembut je, macam ada lantunan sikit. Jamiyun. Kita tak boleh sebut jamiyun, salah. Ataupun panjang pun salah. Kita sebut satu-satu. Ataupun kita tak boleh sebut satu-satu macam tu pun tak boleh. Pun tak boleh. Cara yang betul adalah macam ada lagu sikit kat situ. Jamiyun. Ini adalah disebut bacaan tashil. Baiklah, contoh yang kedua. Kita jumpa hamzah. Hari tu kita dah belajarkan tentang hamzah wasal. Sama juga sebutannya. Bila kita jumpa hamzah, hamzah kita pertama pada perkataan ni hamzah wasal, lepas tu tengah-tengah dia ada hamzah. Dia ada rumah kan? Dia menumpang rumah ya. Jadi hamzah tersebut diubah kepada bacaan ibdal lah. Kita tukar dia, menukarkan hamzah mati kepada sebutan ya ketika mula kalimah tersebut lah. Kita tak boleh baca ituni. Kita tukarkan hamzah ni kepada bunyi ya, iaitu ituni. Dua harakat di situ. Ituni. Baiklah, kita sambung kepada contoh yang ketiga. Macam mana kita nak baca hamzah? Hamzah bertanda mati ditumpang pada rumah waw. Kepada bacaan ibdal, kita tukarkan dia, menukarkan hamzah mati kepada sebutan waw ketika mula kalimah tersebut ni lah. Cara nak baca, kita tak boleh baca u'tumina. Kita kena tukarkan kepada bunyi waw, iaitu u'tumina. Sekali, u'tumina. Baiklah, sampai sini pelajaran kita untuk hari ini. Saya harap semua pelajar dapat ulang kaji pelajaran. Dan rajinlah belajar dan ulang kaji pelajaran untuk menjadi murid yang disayangi Allah.
rasul, ibu bapa dan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.